اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. صدق الله العظيم. Mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Dialah yang maha kaya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaannya. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu
yang membuktikan apa yang kamu dakwakan itu. Mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Apa yang mereka beroleh hanya kesenangan di dunia. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Kemudian kami akan rasakan mereka azab yang berat disebabkan perbuatan kufur yang mereka lakukan. Dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad perihal Nabi Nuh ketika ia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sekiranya kedudukan aku dalam kalangan kamu dan peringatan yang aku berikan kepada kamu dengan ayat-ayat keterangan Allah itu menjadi keberatan kepada kamu, maka buatlah apa yang kamu hendak buat. Kerana kepada Allah jualah aku berserah diri. Oleh itu tetapkanlah keazaman kamu serta sekutu-sekutu kamu untuk melakukan rancangan jahat kamu terhadapku. Kemudian janganlah hendaknya rancangan jahat kamu itu kamu jalankan secara tersembunyi. Tetapi biarlah berterus terang. Sesudah itu bertindaklah terus terhadapku. Dan janganlah kamu tunggu-tunggu lagi. Oleh itu jika kamu berpaling membelakangkan peringatanku, maka tidaklah menjadi hal kepadaku. Kerana aku tidak meminta sebarang balasan daripada kamu mengenai ajaran agama Allah yang aku sampaikan itu. Balasanku hanyalah dari Allah semata-mata. Sama ada kamu beriman ataupun kamu ingkar. Dan aku pula diperintahkan supaya menjadi dari orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Mereka tetap juga mendustakan Nabi Nuh. Lalu kami selamatkan dia bersama-sama pengikut-pengikutnya yang beriman di dalam bahtera. Dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti yang memakmurkan bumi. Serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dengan bah taufan sehingga punah ranah semuanya. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami setelah diberi amaran. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Yunus. Surah yang ke-10 pada juzuk yang ke-11. Pada ayat yang ke-68 sehinggalah ayat 73. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang perbuatan kelompok-kelompok yang sesat yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dan menisbahkan anak kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan juga tentang kisah Nabi Allah Nuh AS. Bagaimana Nabi Nuh bersama dengan kaumnya sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan sebagai iktibar dan amaran keras kepada para pendusta agama Islam, pada pendusta kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dimusnahkan dan dihancurkan sebagaimana kaum Nabi Nuh. Allah Taala berfirman, qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah Taala mempunyai anak. Apakah yang dimaksudkan perkataan qalu, yakni mereka? Mereka ini ialah semua yang selain daripada Islam. Sama ada kelompok Yahudi atau kelompok Nasara atau kelompok penyembah-penyembah berhala. Kerana hanya Islam sahaja yang menyatakan Allah itu esa. Dan satu, tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai isteri dan tidak ada mempunyai sekutu sebagaimana Allah Taala jelaskan dalam suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahawa Allah itu satu. Allah tempat bergantung harap tanpa perantaraan. Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tiada bagi Allah sekutu yang sama dengannya. Agama-agama batil yang lain semuanya menisbahkan bagi Allah itu punya anak.
Pada penyembah berhala mengatakan malaikat anak-anak perempuan Tuhan. Orang-orang Yahudi berkata Uzair anak Tuhan. Orang-orang Kristian berkata Isa anak Tuhan. Pengikut-pengikut Fir'aun berkata Fir'aun anak Tuhan. Pengikut-pengikut Numrus berkata Numrus itu anak Tuhan. Sebelum kedua-duanya mengaku Tuhan pula. Kerana secara logiknya bila anak ni dia akan jadi bapa. Dan namanya bapa dia akan diganti oleh anak. Dan bapa akan tua. Maka itu muhal, mustahil bagi hak Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kepalsuan sesudah. Sebelum ini Allah Ta'ala menerangkan bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Bagaimana kekuasaan Allah dalam memberi rezeki dan mentadbirkan segala urusannya. Menjadikan malam, menjadikan siang. Bahkan menjadikan bulan, matahari, gunung, ganang dan sungai. Yang kesemuanya itu tidak mampu diciptakan oleh makhluk yang disekutukan. Maka pada ayat kali ini Allah Ta'ala menjelaskan antara bentuk syirik yang mereka lakukan ialah mengatakan Allah Ta'ala ada anak. Kerana itu Allah Ta'ala membawa kata-kata mereka. Qalu, mereka berkata, ittakhadallahu walada. Allah telah mengambil seseorang menjadi anak. Allah telah mempunyai anak. Maka Allah menjawab dengan perkataan subhanah. Maha suci Allah. Kerana anak dinisbahkan kepada Allah ialah kekurangan. Bagi manusia, kalau tak ada anak itu kekurangan. Ada anak itu dianggap kemuliaan. Tetapi bagi nisbah Allah, menyandarkan kepada Allah itu anak, berarti Allah lemah. Berarti Allah memerlukan. Sedangkan Allah itu, dia tidak memerlukan sesuatu pun di kalangan makhluknya. Bahkan kita semua yang memerlukan Allah. Kalau seorang punya anak, dia memerlukan anak dia. Bahkan semua yang punya anak ingin anaknya menggantikan dia. Semua yang mempunyai anak ingin anaknya membantu dia. Semua yang mempunyai anak ingin anaknya lebih hidup panjang berbanding dia. Tak ada pun ayah cita-cita biar anak dia mati dulu, dia hidup. Tak ada. Namanya ayah, dia nak anaknya hidup lebih panjang daripada dia. Dia nak anak dia cerdik, lebih cerdik daripada dia. Dia nak anak dia kuat, lebih kuat daripada dia. Dia nak anak dia alim, lebih alim daripada dia. Dengan kata lain, semua ayah bercita-cita biar anak lebih daripada dia. Dan ini mustahil bagi Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak akan ada yang menyengutuinya, menyamainya, apatah lagi mengatasinya. Dan Allah Ta'ala tidak punya anak. Dan tidak memerlukan anak. Kerana anak ini sifatnya makhluk. Maka Allah Ta'ala menyebut yang pertama subhanah. Maha suci Allah. Maha suci Allah di sini maksudnya ay tanazzaha wa taqaddasallahu anit tabanni. Maha suci Allah, maha bersih Allah daripada sebarang nisbah kepada anak. Bahkan ungkapan subhanallah juga mengundang maksud takjub. Pelik. Kerana ia tak masuk akal. Umpama kalau orang beritahu kita, orang lelaki itu mengandung. Kita subhanallah. Ya ke? Pelik. Daripada awal kita dah tunjuk kejutan untuk menunjukkan mustahil. Mustahil. Maka Allah Ta'ala menyebut bila orang-orang kafir menisbahkan bagi Allah itu anak, Allah berkata subhanah, maha suci Allah. Ini ucapan yang batil. Ini suatu benda yang tak boleh digambarkan. Suatu yang tak boleh digambarkan. Kalau Allah Ta'ala ada anak, lihat talazum dia. Allah akan ada isteri. Kalau Allah ada anak, berarti Allah akan tua. Anak ni akan membesar. Kerana anak tak selamanya jadi anak. Dia akan membesar menjadi ayah. Dan anak ni pula akan kahwin. Maka dia nak kahwin dengan siapa pula? Maka wujudlah ideologi, kepahaman tentang Tuhan banyak. Dan inilah kebatilan. Kerana asalnya Tuhan satu, bermula Tuhan banyak itu, pertama mereka nisbahkan Tuhan ada anak. Lepas tu dengan nisbah Tuhan ada anak, Tuhan ada isteri. Dengan nisbah Tuhan ada isteri, maka Tuhan ni ada adik-beradik isteri dia. Maka mula banyak, akhirnya bermula penyembah berhala yang menyembah Tuhan yang banyak. Sedangkan Allah Ta'ala itu satu. Maka Allah jawab, huwal ghani. Pertama Allah kata, mustahil cara kamu bercakap macam tu.
Maha suci Allah. Yang kedua Allah menyebut, kenapa? Allah tidak perlu anak. Huwal ghani. Allah itu maha kaya. Kaya dengan zatnya. Tidak memerlukan sesuatu pun. Sedangkan setiap sesuatu memerlukan pada Allah Ta'ala. Allah tidak berhajat kepada anak. Kerana keinginan mempunyai anak terselah ataupun datang daripada keinginan bergantung pada anak. Tuan-tuan tanya orang ada anak, dia akan cakap apa? Saya tak nak suruh anak saya jaga saya waktu tua. Atau ambil alih saya punya syarikat. Atau ambil alih saya punya tempat. Maka dia telah menunjukkan lemah. Allah itu ghani. Allah itu maha kaya. Allah tidak berhajat pada anak. Sedangkan seluruh makhluk berhajat kepada Allah. Kerana Allah itu maha kaya. Kemudian Allah menyebut. Lahu ma fis samawat. Dan bagi Allah segala yang berada di langit dan di bumi. Bagaimana yang diciptakan itu boleh menjadi anak Allah. Sedangkan yang diciptakan itu semuanya adalah mamluk. Yakni dimiliki. Dan hamba kepada Allah. Dan Allah pencipta langit dan pencipta bumi. Dan apa yang berada antara keduanya. Maka tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Sebab bila kata ada anak, anak tu mesti menyerupai tuan dia, ayah dia. Allah tidak ada yang menyerupainya kerana Allah itu bukan makhluk. Sebab itu kaedah ataupun asas pada akidah kita bila kita belajar sifat 20, laisa kamislihi syai' ataupun mukhalafatuhu lil hawadisi. Bersalahan Allah itu dengan segala makhluknya yang diciptakan. Allah sebut dalam Quran laisa kamislihi syai' wa huwas samiul alim. Allah tidak ada sesuatu pun yang bersamaan dengannya. Kalau ada anak, anak tu mesti sama macam muka bapak dia. Maka itu kecenderungan dan itu kefahamannya. Maka Allah Ta'ala menyatakan, ni semua ini ialah makhluk aku. Langit, kerana itu Allah Ta'ala memulakan dengan menyebut langit. Langit lagi hebat daripada manusia. Bumi lagi besar daripada manusia, lagi tahan lama. Berbanding manusia hidup kemudian mati. Maka bagiku segala yang di langit, segala yang di bumi. In indakum min sultanin bihadza. Apakah kamu ada dalil dalam dakwaan kamu? Kerana semua benda tuan-tuan bila seorang bercakap, apatah lagi perkara itu besar, mesti ada bukti. Apakah bukti kata Allah? Yang menyatakan Allah punya anak, Allah punya isteri, Allah punya sekutu. Buktinya kat mana? Maka cari dah dalil-dalil sama ada secara nakli secara nas dan wahyu tak ada. Atau secara akal pun bertentangan. Sebab macam kita katakan tadi, kalau Allah punya anak, berarti Allah akan mati. Sebab anak akan ganti. Dan sifat anak pula dia nak buat lebih baik pada ayah dia. Sifat ayah pula dia nak anak dia lebih baik pada dia. Maka ini semua sifat lemah yang tak layak bagi Allah. Sedangkan yang mereka kata anak ini, kenapa mereka kata Nabi Isa je anak Tuhan? Habis Nabi-Nabi lain kenapa tak kata yang sama? Apakah beza Nabi Isa dengan Nabi-Nabi yang lain? Oh, mereka kata kerana Nabi Isa itu dia tidak mempunyai ayah. Lalu kita tanya kenapa mereka tak kata Nabi Adam itu anak Tuhan? Nabi itu lagilah tak ada mak dan tak ada ayah. Dan kenapa tak kata Tuhan itu sebagai ibu kepada Hawa? Kerana Hawa itu tidak ada ibu, dia cuma ada ayah. Dia lahir daripada Adam. Tercipta daripada Adam, maknya mana? Maka ini semua perlukan jawapan-jawapan yang mereka tidak kata begitu, tapi mereka hanya menghukum secara hukum terpilih. Tentang kita kalau belajar benda logik, kita tak boleh buat secara hukum terpilih. Kita bila letak satu kaedah, kaedah ni akan masuk semua. Kita tak buat hukum terpilih. Kenapa Isa itu anak Tuhan? Ini hukum terpilih. Kenapa Nabi-Nabi lain yang sama seperti Nabi Isa kamu tak kata anak Tuhan? Dan kenapa Uzair anak Tuhan? Kenapa kamu tak kata Musa anak Tuhan? Kamu boleh terima Musa itu Nabi dan Rasul. Apa bezanya Uzair dengan Nabi Musa? Kalau dikatakan kerana Uzair mengingati kitab Taurat, maka kita katakan Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, bukan pada Nabi Musa. Kemuliaan Nabi Musa jauh lebih. Dan demikian juga orang-orang musyrik Mekah, bila mereka berkata bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Tuhan. Bila mereka kata malaikat anak-anak perempuan Tuhan, banatullah, tiba-tiba bila mereka dapat anak perempuan, mereka marah. Lalu mereka tanang, mereka bunuh. Mereka nisbahkan kepada Allah anak perempuan. Sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah, dia jadi mulia. Tapi kenapa bila mereka dapat anak perempuan, mereka jadi marah dan berduka cita? Wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Bila mana mereka diberitahu
isteri mereka melahirkan anak perempuan, muka mereka kehitaman kerana malu dan sedih dalam keadaan menahan marah untuk membunuh anak perempuan tersebut. Tapi mereka kata malaikat ni anak perempuan Tuhan. Sedangkan perempuan itu maklum, perempuan ni jantina. Bila sebut perempuan, dia akan haid, dia akan mengandung. Bila sebut malaikat anak perempuan, pasti ada anak lelakinya. Pasti nanti malaikat pun mengandung semua. Kerana tidak disebut perempuan, maka sifat mengandung tu suatu benda yang lazim bagi dia. Kerana perempuan dengan mengandung tak boleh dipisahkan. Walaupun ada beberapa orang yang tak mengandung, misalnya, dia tak akan keluarkan kaedah wanita ialah makhluk yang boleh mengandung. Kalau kita secara mantik, kita nak bezakan apa itu perempuan, apa itu lelaki. Lelaki ialah satu makhluk yang tak boleh mengandung, yang akan membezakan. Perempuan ialah makhluk yang boleh mengandung dan boleh beranak. Maka bila disebut malaikat anak perempuan, mereka tahu bagaimana sifat anak perempuan. Datang haid dia, datang menopausnya. Ini malaikat yang dah lama-lama dah menopause. Tua, anak perempuan. Tetapi ini tak dikatakan oleh sesiapa pun. Sebab itu kata Allah Ta'ala, in indakum min sultanin bihadha. Kamu ada dalil ke? Kata Allah Maha tahu. Tapi Allah Ta'ala yang Maha rahmat kepada sekalian makhluk. Allah bercakap seolah-olah makhluk dia ni boleh bincang dengan makhluk. Padahal makhluk tak boleh bincang pun. Allah berkuasa mutlak. Allah kata kamu ada dalil, bawa dalil. Sama ada secara nas, ini kitab-kitab suci. Atau secara mantik, logik. Kerana Islam dengan akal tidak jauh. Islam dengan akal sesuatu yang bertepatan. Kerana Islam ni agama fitrah. Bila kita sebut fitrah, asas fitrah pertama ialah akal tu boleh fikir. Sebab itu kita sebut sebelum ini, apa yang Allah haramkan semuanya, akal kita boleh faham kenapa. Tetapi bila ramai selebriti Hollywood berhenti minum arak dan berhenti dadah. Ya, yang dadah tu kita tak tengok sangat, kita arak. Dan mereka mula bagi komen. Dia kata bila saya meninggalkan arak, saya baru rasa makna hidup ini. Bila saya berhenti arak, saya rasa bermakna hidup ini. Barulah saya rasa gembira hidup ini. Dan saya tak akan ulang lagi. Tetapi yang mengharamkan benar-benar arak siapa? Islam. Sebab itu bila Islam nak haramkan arak dan judi, lihat bagaimana watak-watak orang kafir yang menggelupur. Kelompok ini adalah kelompok yang tak nak guna akal. Kalau orang kafir guna akal, dia tahu kedua-dua benda yang Allah haramkan ini, arak dan judi, tidak pernah buat kebaikan. Arak tidak pernah bawa kebaikan pada manusia. Tanya doktor-doktor. Tak ada seorang pun doktor, hatta doktor ni yang belajar di universiti, mereka kata arak ni bagus. Demikian juga judi. Tanya orang-orang yang benar-benar pakar dalam bidang ekonomi tentang prospek judi. Judi ni kita ada 2 kelompok ataupun 3 kelompok. Kelompok yang mengadakan judi, yang ni mungkin dia untung. Kelompok yang dia mangsa judi, yang ni yang selalu rugi tak pernah untung. Dan kelompok yang mengambil manfaat daripada cukai judi. Tetapi yang paling rugi ialah majoriti rakyat. Yang untung mungkin toko judi berapa kerat dan pemerintah yang mengambil hasil daripada judi, tetapi seluruh rakyatnya rugi. Seolah-olah mereka kelompok tertentu yang ingin membunuh rakyatnya sendiri. Maka mereka tidak akan punya rakyat yang berproduktiviti atau rakyat yang punya motivasi dalam kerja mereka. Sebab itu China mengharamkan judi di negara mereka. Dan mereka memerangi habis-habisan. Dalam proses mereka nak naikkan ekonomi mereka. Kemana mereka berbincang bagaimana nak naikkan ekonomi mereka, perkara pertama mereka lakukan ialah haramkan judi. Sebelum dasar terbuka ekonomi yang dibuat di China. Mereka pergi ke rumah-rumah tangkap yang berjudi. Mana-mana judi haram. Mereka tahu ini problem utama dalam membina ekonomi. Lalu mereka jadikan judi itu cuma berpusat pada satu tempat. Dengan cukai-cukai yang tinggi yang mereka kenakan supaya orang tidak cenderung untuk berjudi. Akhirnya tuan-tuan Cina bangun sebagai satu kuasa ekonomi yang besar. Yang dijangka mengatasi Amerika untuk beberapa tahun akan datang. Antara sebabnya kata penganalisis ekonomi ialah mereka abandonkan judi atau mereka jauhkan judi daripada kehidupan masyarakat. So, masyarakat mereka bekerja dan menyimpang duit. Kerana judi menjadikan orang tak boleh simpan duit. Yang menjadi anai-anai kepada duit itu ialah judi. Simpan judi, habis duit.
Maka lihat bagaimana Islam mengharamkan. Jadi di sini kita lihat, bila Allah Ta'ala kata, datangkan dalil, logiknya di mana Tuhan itu ada anak? Logiknya kat mana? Buktinya di mana? Ataupun kata Allah, ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataupun kamu mengatakan pada Allah apa yang kamu tak tahu. Kata orang, kalau kita minta dalil, dia tak tahu dalil, kita tahu dia kata serkat jarang. Dia ni kata ikut suka dia, ikut dang dia. Maka tahulah kita dia tak ada dalil. Dia tak ada bukti. Kemudian kata Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang menyekutukan Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib, yang melakukan pendustaan pada Allah dengan mengatakan Allah ada sekutu dan anak, la yuflihun, mereka tidak berjaya. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, agama-agama yang menyekutukan Allah mereka merudum. Islam terus naik. Benar kata Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan terus tinggi dan tak akan ada yang lebih tinggi pada Islam. Bahkan penyembah-penyembah berhala, statistik menunjukkan jumlah mereka mula menurun dan menurun dan menurun. Dan kelompok-kelompok yang menyekutukan Allah mula datang keraguan-keraguan yang banyak. Yang menyebabkan Islam terus menjadi mangsa kedengkian mereka. Sebab itu mereka perlu sekat Islam daripada sekarang. Mereka buat satu label untuk orang jauh dari Islam. Label keganasan sudah pun tahu. Masyarakat dunia dah nampak siapa ganas. Siapa yang mencetuskan peperangan. Seganas-ganas orang Islam, mereka tidak mencetuskan peperangan dalam negara mereka sendiri. Mereka sesudah negara kafir masuk campur, lalu meletuskan peperangan. Sebagaimana di Iraq, sebagaimana di Syam, sebagaimana di banyak negara-negara Islam. Mereka guna pula kaedah lain untuk menghalang pelaksanaan Islam. Menghalang manusia memeluk Islam. Pernah bila kami tanya kepada guru kami, apa sebab mereka orang kafir nak marah sangat kita haram judi, haram arak? Kata guru kami, kerana mereka takut mereka ini akan memeluk Islam. Bila diharamkan arak dan judi, kecenderungan orang kafir memeluk Islam itu jadi lebih tinggi. Kerana mereka nampak inilah dia kelebihan dia. Dan menjadikan orang Islam makin kuat. Sebab itu tuan-tuan mereka sanggup angkat ke mahkamah. Bila kita haramkan judi, mereka report ataupun mereka buat pendakwaan di mahkamah untuk membatalkan pengharaman tersebut. Ya, bersungguh-sungguhnya mereka. Kenapa mereka bersungguh? Bukan kerana mempertahankan hak mereka, kerana mereka bimbang Islam makin kuat. Kebimbangan mereka kerana Islam makin kuat. Orang Islam menjadi lebih hebat. Dan mereka tahu mereka tidak mampu menguasai negara Islam atau umat Islam, melainkan mereka biarkan dasar ini menjadi liberal dalam pandangan sebahagian orang Islam. Judi, arak, sekian-sekian perkara. Biar dia satu pandangan liberal. Maksud liberal bolehlah, apa salahnya. Tapi bila kita katakan pengharaman itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, inilah yang menyebabkan Islam akan naik. Kan itu Allah sebut, orang-orang yang melakukan pembohongan pada Allah. Pembohongan paling besar mensyirikkan Allah. La yuflihun, mereka tak akan berjaya. Agama mereka tak akan berkembang. Mereka tidak akan berjaya di dunia, mereka tak akan dapat ketenangan yang mereka nak. Mereka juga tak akan dapat kekayaan sebenar yang mereka nak. Bahkan apa yang mereka dapat ialah kegagalan demi kegagalan. Bahkan apa yang mereka dapat ialah azab Allah pada hari akhirat kelak. Yang menanti, yang menunggu mereka. Disebabkan perbuatan syirik mereka. Sebab itu kata Allah, mata'un fid dunya. Baik, kalau kamu terus sekutukan Allah. Ya, kamu cuma berseronok dekat dunia sekejap. Mata'un fid dunya. Perkataan mata seronok sekejap. Tentu kita semua tahu bahawa manusia dibatasi dengan usia dan umur. Lama mana kita nak lawan Tuhan? Lama mana kita nak abaikan perintah Allah? Berapa tahun kita boleh hidup? Beberapa tahun. 60, 70. Itu orang masuk 60 dia tak rasa seronok pun hidup. Nikmat yang dirasakan mata makin sikit, makin sikit. Sebab manusia tidak panjang umurnya, maka nikmat dunia itu makin sedikit diperolehinya. Atau mula masih kecil kita dapat sikit. Dia kecil, tak boleh banyak-banyak, boleh minum susu je. Minum tu tak boleh mak marah, nanti sakit perut, nanti cerit-berit. Kemudian kita besar, kita mula menikmatinya. Kemudian kita masuk umur menuju ke alam tua. Lalu kita mula lihat nikmat ditarik sedikit demi sedikit. Masuk umur 60, lihat nikmatnya ditarik. Makin banyak, makin banyak. Yang tinggal sedikit dari yang sedikit. Kita duduk kat dunia ni, kalau kita boleh buat apa-apa sekalipun, itu pun sedikit dibandingkan akhirat. Ini kan pula tak ada pun manusia boleh buat apa-apa. Kerana umur yang makin panjang menjadikan nikmat semakin sedikit.
Tidak ada orang pun yang umur panjang melainkan nikmatnya makin sedikit. Itu dia tak boleh nafikan. Dia dah tak boleh makan banyak. Hatta kadang-kadang dah tua-tua tidur banyak pun tak boleh. Tidur banyak pun sakit kepala. Asyik terkejut tengah malam. Kadang-kadang bila dah tua jalan banyak pun tak boleh. Bila dah tua tuan-tuan sekalian, nak duduk lama pun tak boleh. Baring pun tak boleh. Semua tak boleh. Yang boleh apa? Boleh mati je. Dah duduk, salah diri, salah semua tak boleh. Saat saya tak boleh berdiri lama sakit. Duduk lama pun tak boleh. Baring lama tak boleh. Kita dah nampak tanda kematian dah cepat, dah dekat. Itu je boleh. Kali itu kata Allah baik. Kalau kamu tu sekutukan Allah dan kamu tak nampak azab Allah itu datang, tak nampak, cukuplah kami mengatakan nikmat dunia yang kamu kecapi itu cuma sikit. Summa ilaina, kemudian kepada kami. Marji'uhum, tempat kembali kamu semua. Summa nurikuhum, kemudian kami akan merasakan kamu. Al-azab asyadid, azab yang tidak terperi sakitnya. Bima kanu, disebabkan apa yang telah kamu lakukan di dunia dahulu. Yakfurun, mengkufuri Allah. Menyengutukan Allah Ta'ala. Baik, sesudah Allah Ta'ala menyebut bahawa golongan yang mensyirikkan Allah, yang mempertuhankan selain Allah, tidak ada dalil apa-apa. Sama ada ayat-ayat yang kita bacakan sebelum ini, tidak menciptakan apa-apa, tidak mentadbir apa-apa, tidak memberi rezeki, tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Dan Allah Ta'ala sebut lagi tentang golongan yang menyekutukan Allah di kalangan manusia pula. Atau di kalangan lain daripada batu batang atau berhala. Yang mengatakan Tuhan ada anak. Sebab nisbah anak mereka tak akan kata pada berhala. Kepada Isa, Uzair, malaikat. Kalau ayat-ayat sebelum ini, kita telah menjawab, Allah Ta'ala telah menjawab tentang batu-batu yang disembah. Bagaimana sifat batu-batu tadi yang lemah. Dan kali ini Allah menyebut tentang lain daripada batu-batu yang disyirikkan. Kalangan nabinya atau malaikatnya. Maka kesemua mereka ini bukanlah lain melainkan makhluk Allah. Bukanlah anak Allah. Maka dalil mereka ataupun bukti yang menyatakan mereka anak-anak Tuhan, semuanya tidak ada asas. Secara dalil naqli ataupun secara akli, akal. Dan Allah Ta'ala telah menjawab, Allah itu maha kaya. Tuhan tak perlu benda tu. Semua benda tu perlu pada Allah. Allah yang menciptakan langit, bumi. Dan mereka sebahagian daripada apa yang ada di langit dan di bumi. Mereka itu cuma kecil dengan nisbah kejadian langit dan kejadian bumi. Mereka itu kerdil dengan nisbah kejadian langit dan bumi. Allah menciptakan mereka dalam satu makna, iaitu makhluk Allah. Maka kenapa Allah perlukan makhluk? Sedangkan makhluk yang memerlukan Allah, sedangkan yang nak anak itu ialah orang yang memerlukan. Orang yang berharap, sedangkan Allah tidak berharap sesuatu. Kerana Allah maha kaya. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah membacakan kisah Nabi Nuh. Bila musyrik Mekah, hujah dah hujah, cakap dah cakap, sekarang beri contoh. Wahai kaumku, kalau kamu terus menentangku, menolak kebenaranku. Bahkan kita katakan pada semua manusia menolak Islam. Kisah Nabi Nuh satu kisah yang masyhur. Dakwah yang berpanjangan. Dan lihat bagaimana kesudahan demi kesudahan. Kata Allah, watlu alaihim, bacakan ke atas mereka. Naba'a Nuh, kisah tentang Nabi Nuh. Perkataan naba', kata bila kita sebut naba', satu berita besar. Amma yatasa'alun anin naba'il 'azim. Tentang apa mereka bertanya? Tentang berita besar. Mereka sebut perkataan naba'un, ini bukan cerita kecil-kecil. Cerita ni masyhur yang diketahui ramai orang. Ini naba', ini berita viral. Ini sejarah viral daripada mulut ke mulut, generasi demi generasi. Apa dia kisah Nabi Nuh AS? Semua orang tahu kisah Nabi Nuh ketika mana? Idh qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, ya kaum, wahai kaumku. Baik, bila Allah menyebut perkataan kaum, berarti semua umat Nabi Nuh ini kafir. Dari bawah sampai ke atas. Mereka kelompok yang beriman. Nabi Nuh berhadapan dengan kelompok kafir majoriti. Yang ramai. Bahkan yang mengikuti Nabi Allah Nuh AS tidak sampai 100 orang. Ada riwayat kata 40 orang, ada yang mengatakan 83 orang. Artinya tak sampai 100 orang. Dalam tempoh 950 tahun dakwah. Artinya tuan-tuan sekalian, dalam tempoh 100 tahun, baru seorang beriman. Nak sampai 950 tahun.
100 tahun lebih baru seorang beriman. Bayangkan. Perjalanan dakwah yang panjang. Kecekalan, ketabahan. Karena itu saya sebut tadi bahawa kisah Nabi Nuh untuk mengembirakan Rasulullah. Tasliyah. Supaya Nabi tahu apa yang Nabi lalui dalam perjalanan dakwah beberapa tahun ini. Lihat Nabi Nuh, ratusan tahun. Dan juga memberi amaran kepada musyrik Mekah. Lambat atau cepat azab Allah akan datang sebagaimana kaum Nabi Nuh. Sesudah 950 tahun mereka menolak, mereka menghina, mereka mengherdik. Akhirnya mereka dibinasakan juga. Hancur semuanya. Mati semuanya. Tidak tinggal melainkan yang beriman. Itu yang berlaku pada kamu, wahai musyrik Mekah. Satu amaran. Kata Allah, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, kalaulah selama aku duduk bersama kamu 950 tahun dakwah dan sepanjang aku berdakwah dengan membacakan ayat-ayat Allah kepada kamu, menjadi berat dan susah kepada kamu, menjadi bebanan kepada kamu, fa'alallahi tawakkaltu, aku cuma menyerahkan urusanku pada Allah. Fa'ajmi'u amrakum, kamu mesyuaratlah, kamu pakak-pakaklah, wa syuraka'akum, dan pembantu-pembantu kamu, thumma la yakun amrukum alaikum ghummah, dan jangan lagi kamu rahsiakan apa-apa perancangan. Kamu hebohkan, kami nak bunuh Nabi Nuh. Hebohkan. Tak payah nak bisik-bisik lah. Ini cabaran Nabi Nuh kepada mereka. Kalau sepanjang aku dakwah 950 tahun, berat bagi kamu. Dan sepanjang aku bacakan kepada kamu ayat-ayat Allah, menjadi beban kepada kamu. Kamu dah ada dalam kemuncak kemarahan kamu. Kemuncak. Pertama, aku tawakal pada Allah. Yang kedua, silakan kumpul segala kemarahan dan kebencian kamu. Kumpulkan segala-gala semua orang yang benci pada aku dan benci pada dakwah aku. Kemudian buat perancangan, tak payah sembunyi perancangan tu. Siar dalam TV semua, TV 1 sampai TV 10. Kalau hari ni lah. Tak payah nak mesyuarat rahsia. Sebab yang beriman ni cuma aku berapa kerat ni. Kamu semua kafir, kamu mesyuarat terang-terangan. Summa la yakun amrukum alaikum ghummah. Jangan berahsia lagi. Summa qdu ilayya. Kemudian lakukan perancangan kamu. Wala tunzirun. Jangan tangguh-tangguh lagi. Kita tengok siapa kuat. Apakah takdir Allah yang boleh kamu atasi? Ataupun kamu merasakan bahawa kamu boleh melakukan apa sahaja kerana kamu ramai, kerana kamu kuat. Sila buat. Kerana aku bergantung pada Allah. Kita lihat bagaimana mabda' prinsip yang kuat Nabi Allah Nuh. Lihat tawakalnya yang tinggi. Sehingga dia kata, kumpulkan seluruh musuh-musuh aku dan kamu rancanglah terang-terangan, ambil tindakan pada aku. Summaqdu. Kemudian ambil tindakan ilayya kepada aku. Wala tunzim, jangan tangguh-tangguh lagi. Kita tengok siapa kena. Kita tengok siapa yang gagal. Fa in tawallaitum. Dan sekiranya mereka berpaling. Fama sa'altukum min ajr. Baik, kalau kamu tidak merancang untuk membunuh aku. Tidak merancang untuk mengambil tindakan pada aku. Kamu cuma tidak mau peduli dengan dakwah aku. Maka ketahuilah. Aku tidak jemu berdakwah sebab aku tidak berdakwah mendapat upah daripada kamu. Kata orang yang jemu, yang mudah gibah, bila dia berharap pada manusia. Bila manusia tak beri upah, dia pun tak nak dakwah lah. Dah tak dapat upah buat berdakwah. Kerana dia nampak habuannya. Tapi orang yang ikhlas dalam berdakwah. Kalau kamu paling, kamu tak nak dengar, aku tak kisah. Kalau kamu tak nak ikut, aku pun tak kisah. Sebab aku bukan dapat keuntungan daripada kamu. Aku dapat keuntungan dari Allah. In ajriya illa ala Allah. Yang beri balasan ini Allah. Sebab itu pada Nabi tak jemu-jemu walaupun ikut dia seorang, dua orang. Nabi SAW menceritakan, di hari akhirat kelak setiap Nabi ada bendera. Dan setiap Nabi ada pengikut. Ada Nabi yang berdiri di benderanya tanpa pengikut. Tak ada pengikut. Ini kalau buat status tak ada orang like. Kalau zaman kita sekarang tak ada. Orang baca-baca like tak. Ada Nabi, tuan-tuan, tak ada seorang pun pengikut. Ada Nabi yang seorang je pengikut. Ada Rasul yang 2 orang pengikut. Ada 3 orang pengikut. Ada yang seramai 10 orang, 20 orang, 30 orang. Begitu seterusnya. Sehingga yang paling banyak yang mendapat pengikut, yang ramai pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi nak beritahu bahawa para Nabi, mereka bukan berdakwah base pada orang ramai dengar. Mereka berdakwah pada prinsip perintah Allah. Dan ini hiburan kepada Rasulullah.
Ya Rasulullah, kalaupun mereka berpaling tak nak terima, teruskan dakwah. Sebab balasan kamu di sisi Allah, bukan mereka bayar duit. Sebab itu semakin tinggi keikhlasan orang dalam berdakwah, semakin tinggi pengharapan dia pada pahala Allah, semakin kuat kesan dakwah itu pada manusia. Ini nasihat kepada pendakwah. Kita pada pendakwah, kalau kita nasihat orang betul-betul kerana Allah, kesannya kuat. Kesannya berentasi zaman. Kalau orang itu dia berdakwah kerana orang, sebab orang dengar dia dakwah, orang tak nak dengar, dia pun tak nak dakwah, sehingga tak sampai suara kebenaran itu, maka yang ruginya dia. Kata Allah, wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan untuk menjadi orang Islam. Ini menegaskan apa yang kita sebut. Semua nabi-nabi dia Islam. Kita bukan kata Islam datang zaman Nabi Muhammad. Tidak, Islam semenjak zaman Nabi Adam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan Islam. Sebab itu kata Rasulullah, al-anbiya auladun allatin. Para nabi mereka ni anak beranak. Mak lain, bapak satu. Apa maksud maknya ramai, ayahnya satu? Maksudnya syariat-syariat berbeza mengikut zaman, tetapi dasar dan usul akidah itu satu. Menyembah Allah dan menjauhi sekutu Allah. Allah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah bangkitkan setiap umat itu seorang rasul yang membawa syiar yang sama, sembah Allah dan jangan sekutukan Allah. Jauhi taghut. Maka baik Nabi Adam, sampailah Nabi Nuh, sampailah Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang mereka ajak? Sembah Allah yang satu. Allah tak ada anak, Allah tak ada isteri. Allah tidak ada perantaraan, tak ada. Allah satu dan esa. Kan itu kalau kita buka Al-Quran, bagaimana lafaz Islam digunakan oleh semua para Nabi. Antaranya ayat ini yang kita baca. Nabi Nuh kata, wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan untuk menjadi orang Islam. Maknanya Islam itu zaman Nabi Nuh lagi. Bukan sebelumnya. Allah sebut kisah Ibrahim AS. Bila Allah Ta'ala berfirman kepada Ibrahim, idh qala lahu rabbu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ingatlah bila Allah berfirman kepada Ibrahim, Islamlah kamu. Ibrahim berkata, aku telah Islam tunduk patuh pada Tuhan sekalian alam. Dan ketika mana anak-anak Nabi Allah Ibrahim, Yaqub berpesan kepada anak-anaknya dengan firman Allah, ya bunayya, ya bani, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ketika mana Ibrahim meninggalkan wasiat kepada anak-anaknya, yakni Ismail, Ishak, dan kepada cucu-cucunya, yakni Yaqub, ya bani, wahai anak-anakku, Allah telah memilih Islam sebagai agama kamu. Maka jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan ini juga seruan Nabi Allah Yusuf. Ketika mana Yusuf AS berkata, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin. Ya Allah, engkaulah pembantu penolongku di dunia dan di akhirat. Matikan aku dalam Islam dan himpunkan aku bersama dengan orang soleh. Demikian juga kata Nabi Allah Musa AS, ya qaum, in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu. In kuntum muslimin. Wahai kaumku, kalau benar-benar kamu beriman pada Allah, bergantunglah pada Allah. Kalau benar-benar kamu Islam. Baik Musa, baik Isa, baik semua nabi-nabi sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu suatu yang sudah lama dari awal Adam diciptakan. Sebab itu tak ada asas untuk orang Hindu kata agama Hindu tertua di dunia. Atau agama Buddha tertua di dunia. Atau agama Yahudi tertua di dunia. Atau Kristian tertua di dunia. Ini semua tidak ada asas. Apa asasnya? Yang mengatakan agama-agama syirik itu tertua di dunia. Tertua di dunia ialah Islam. Bila Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Semua anak-anak dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah, Islam. Tak ada anak lahir itu sembah berhala. Tidak ada. Dia ada fitrah yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Yang menyamai semua bayi-bayi yang lain. Sama. Dan keinginan mereka beragama. Sama. Maka kerana itu tuan-tuan sekalian, kita kena buang satu doktrin pemikiran yang kononnya berkata Islam datang zaman Nabi Muhammad. Tidak. Rasulullah menyempurnakan Islam. Rasulullah menjadikan Islam itu sempurna. Syariatnya. Kan itu sebahagian daripada syariat Islam itu datang daripada Nabi-Nabi yang lain. Seperti syariat korban. Datang
daripada kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Dan banyak hal-hal yang lain. Termasuklah puasa Ashura. Yang mana Nabi Musa yang mula-mula berpuasa. Maka Rasulullah menyatakan, Ana hakku bi Musa. Aku lebih berhak ikut Nabi Musa berbanding kamu. Maka Rasulullah menyuruh orang Islam berpuasa Ashura. Yahudi berpuasa Ashura, dia kata, hadza yaumul ladzi najjallahu Musa min Fir'aun. Hari ini kan Allah selamatkan Musa daripada Fir'aun. Nabi kata, ana hakku minkum bi Musa. Aku lebih berhak ikut Musa berbanding kamu. Kamu ni kelentong je kata ikut Musa. Maka Rasulullah berpuasa Ashura dan menyuruh orang Islam berpuasa Ashura sebelum turunnya kefarduan Ramadan. Itu asas-asas semua nabi-nabi Islam. Kemudian kata Allah, fakadzabuh, lalu kaum Nabi Nuh mendustakannya. Fanajjainahu, dan kami menyelamatkan Nabi Nuh. Wa man ma'ahu, dan orang yang beriman bersamanya. Fil fulki, dalam kapal. Allah nak beritahu penting kapal, dalam kapal. Kami selamatkan dia dalam kapal. Kenapa Allah tak selamat gitu dia tanpa kapal? Nanti kita akan baca ataupun menyebut apa hikmah Allah sebut kapal. Dalam banyak ayat-ayat bila menyebut kisah Nabi Nuh. Wa ja'alnahum, dan kami jadikan umat Nabi Nuh selepas itu khalaifa, pemimpin-pemimpin dunia. Yang kafir-kafir mati belaka. Yang Islam yang diselamatkan oleh Allah dan bahtera Nabi Nuh. Maka yang Islam yang bersama Nabi Nuh lah yang akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Untuk menunjukkan kekufuran akan hancur macam mana pun akan diambil alih oleh orang Islam yang sebenar-benarnya. Wa arraqna alladhina kazzabu bi ayatina, kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Fanzur, dan lihatlah, kaifa kana akibatul munzarin, bagaimana akibat kaum yang telah diberi amaran. Kamu musyrikin Mekah telah diberi amaran. Sama sebagaimana kaum Nabi Nuh telah diberi amaran. Waktu mereka tidak peduli amaran, dia azab Allah yang datang. Sama seperti kaum Nabi Hud, sama seperti kaum Nabi Saleh. Mereka kaum yang diberi amaran. Waktu mereka tidak peduli amaran, maka datanglah hukuman Allah Ta'ala. Dan sama kepada kamu, wahai orang musyrik Mekah. Dan sama kepada kamu, wahai sekalian orang kafir sampai hari ini. Kamu ialah kaum yang diberi amaran. Kalau kamu tidak mempedulikan amaran, maka belum sampai akhirat kamu telah dihukum oleh Allah. Dan nanti datang akhirat, azabnya lebih besar. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.